seterusnya saya ingin menjemput saudara Shanmugam iaitu wakil pekerja ladang untuk menceritakan tentang kehidupan di ladang dari dulu sampai sekarang. Betulkah bahawa kehilangan kerja membawa risiko yang padat? Ceritakanlah pengalaman saudara ya. Dipersilakan. Selamat petang. Ada dengar? Boleh dengar. Saya Shanmugam dari Ladang Kidong, Bagan Seperak. Di rumah, saya sudah kerja ladang sudah dekat 40 tahun. Tapi saya terumah. Saya sekarang ada, tu ladangnya rumah juga ada. Pasal apa saya tak boleh beli rumah, gaji macam murah. Tak boleh beli rumah lah. Sebab saya ada ladang rumah. Tu manager panggil kasih keluar saya. Saya cakap, rumah teras saya malam api. Tu manager cakap mau beli rumah kasih gak? Dia cakap, saya cakap, tu macam saya cakap. Saya teras rumah, saya mana macam mau keluar. Belakang dia cakap, dulu-dulu pun gaji banyak marah. Saya malam-malam masuk kerja tahun 80. Itu jam gaji ada RM4.50 juga. Sampai saya pencen, baru ada 1.100. Tahun 2009. Gaji banyak murah, tak boleh beli. Rumah-rumah banyak mahal, 1.000 lebih. 1.100 lebih. Sini pekan-pekan pun tak boleh beli rumah saya. Itu pasal saya taruh rumah. Lagi kita sudah gabung 5 ladang sini Krian. Ada satu kumpul, kita mau buat satu komite, mau minta company Sendabi. Sendabi sekarang mau kasih tanah. Tapi tanah kasih pun dia bukan kasih free. Tapi the developer sudah beli itu tanah, baru kita orang boleh dapat itu tanah free. Baru boleh buat rumah. Itu rumah pun kita terus boleh bikin tahu kah? Kita membantu sama kerjaan mereka juga. Kerjaan siapa beli rumah mau buat. Baru boleh kita orang boleh beli itu rumah. Pasal apa? Pincin merah ada, macam-macam ada. Gaji rendah, tak boleh beli mahal rumah. Lima ladang ada gabung, 270 orang ada. Semua satu kabung ada. Kita ada bikin satu komite, mau minta sama Sendabi dia kasih tanah juga. Tapi tanam dia cakap 42 bilion lah. Itu tanam baru beli. Baru boleh bikin rumah. Kita orang cakap mana ada macam duit. Tapi satu developer ada beli, itu tanah sudah beli, baru boleh bikin rumah. Ada saya cakap ada faham kah? Ada faham ah? Faham. Sampai gaji banyak marah tak boleh beli, banyak orang ada. Kita sudah mula-mula buat ni macam, sekarang gedung ada 6 orang ada, tali air ada 8 orang ada, ginseng ada 3 orang ada, ini macam 5 estate kurang-kurang dekat 16 orang ada, pincin orang ada, rumah terak. Masih lagi ada tu rumah juga ada. Tapi kampung terak kasih alo pom, kita taruh rumah yang pasal kita dulu sana. Gaji rendah yang pasal tak beli. Okey. Okey. Saudara Shanmugam ada 1 minit lagi untuk ceritakan pengalaman saudara. Kita punya 3 generasi lah, kira 3 generasi. Kita punya bapa ada, dia punya bapa, dia punya tok semua 3 generasi. Kita punya anak sudah 4 generasi. Itu ladang. Saya mana pun terapi. Itu ladang juga ada saya. Saya sudah umur 67 umur.
sini juga ada. Kita punya nenek, kita punya tu, semua sini juga ada. Sudah 4 generasi sini ada. Pasal apa? Kaji rendamnya pasal kita malam pun tak boleh keluar, malam pun tak boleh beli rumah. Masa itu ekonomi lah. Betul. Okey. Okey, Sekarang terima pun kasih. banyak orang ada ladang ini, tak boleh beli rumah. Okey, terima kasih ya saudara. Ya, betul. Terima kasih. Terima kasih banyak-banyak saudara Shanmugam. Okay. Ya, itulah kesusahan yang dialami oleh golongan marhaen kita. Okey. Begitulah pengalaman saudara dan saya berharap ia dapat memberi gambaran yang jelas kepada para hadirin kita mengenai realiti kehidupan pekerja ladang warga marhaen kita. Memang sedih. Okey. Baiklah, mari kita teruskan kepada sesi panelis kita yang berikut. Sesi panelis kita seterusnya adalah peneroka bandar yang telah menetap di Bukit Kuda Kelang lebih daripada 50 tahun. Mungkin ada yang tak tahu apa peranan seorang peneroka dan juga menganggap golongan peneroka ini sama seperti golongan setinggan. Di sini kita akan kupaskan salah anggap orang awam dan juga bagaimana golongan peneroka berkait rapat dengan isu perumahan sekarang. Saya menjemput saudari Kak Manis untuk mengkongsikan pengalaman beliau. Silakan Kak Manis. Assalamualaikum, selamat malam dan selamat sejahtera kawan-kawan kita. Saya peneroka bandar bukan dari saya, dari mak saya, keturunan saya lah. Ikut dari saya 50 tahun saya dah duduk lebih dari sini. Tapi yang lebih lama ada satu anti India. Dia sekarang umur 90 tahun. Dia pun diusir, saya pun diusir. Jadi kita ni bukan setinggan, kita peneroka. Tanah ni hutan. Mak saya, bapak saya buat rumah masa tu pakai tiang kayu bakar. Dan tanah pun tak ada simen, tak ada apa, tanah saja. Bila dah jadi cantik, tempat ni dah elok, ada banyak yang dah. Bukan katakan orang kita, tapi semua orang kaya-kaya nak tanah ni, nak buat pembangunan. Tapi masa perbincangan, mereka cakap, mereka tak akan bagi kita 1 sen pun duit. Jadi kami dalam satu tempat ni ada dulu 60 biji rumah. Semua takut pindah. Jadi kita tak mampu, macam mana kita nak pindah? Sedangkan dulu tak ada bekerja. Nak makan pun susah. Kalau kita senang, rumah kita bukan tanah. Mesti dibuat cantik bangunan. Tak ada. Daripada kayu bakar lah saya tahu bapa saya mendirikan rumah. Banyak di sini yang penduduk dulu semua pakai papan. Jadi satu hari dia datang bawa lawyer, dia cakap dia nak buat pemindahan tempat kita. Kita pun tak tahu macam mana nak buat jumpa siapa-siapa, nak pergi mahkamah, nak pergi balai polis pun takut. Sebab orang kata kalau pergi balai polis nanti ditangkap. Jadi satu hari ramah bawa si Warang Jeni datang di tempat kami. Jadi dia berbincang, dia kata kamu bukan semua orang setinggan lain, penceroboh lain. Kita ni peneroka. Tempat kita terlalu cantik dari pandangan mata orang kaya-kaya lah. Sebab orang rasa tempat ni cantik nak buat bangunan. Tapi dia takkan bagi kita apa-apa. Terjadilah satu hari Raya Haji. Datang satu wakil, tak tahu daripada mana. Ada anggota polis ikut dan ada jugalah orang-orang tuan tanah datang. Jadi hujan lebat. Malam tu betul-betul hari Raya Haji. Jadi dia cakap, Assalamualaikum. Saya cakap, Waalaikumsalam. Ingat saudara ke datang. Bila buka pintu, satu saja perkataan dia cakap, kena keluar 12 hari dia bagi saya notis. Dia cakap saya penceroboh. Tak ada. Lagi sekali dia cakap, malam ni juga dia nak roboh. Kalau tak pindah dia kata angkat barang, malam ni saya roboh. Jadi saya cakap dengan dia, dia tak kenalkan diri dia siapa. Tapi yang dia ikut, tuan tanah, anggota polis. Saya cakap, tak apalah lawyer.
Bila cakap lawyer, dia cakap tak apa, dia besok dia dah saya nak balik lah. Saya tanya ini siapa? Polis pun saya tanya ini siapa? 3 kali saya tanya, dia cakap tanyalah tuan tanah. Tuan tanah tunjuk polis. Saya tanya polis, polis yang ayun dia punya sendapang yang punya besar tu nak tembak saya ke? Saya setahu saya anggota polis ni lindung rakyat macam kami ni yang tak ada tempat. Kenapa dia pula tunjuk macam tu? Terjadilah isu yang besar, jadilah naik mahkamah, tapi saya cakap barisan PSM ni lah membantu makcik satu kampung. Sampailah sekarang kita ada boleh duduk sini. Makcik minta lah mana-mana peneroka tanah, janganlah takut. Kita ada hak. Sebab tanah ni bukan kita datang tempat yang cantik. Hutan rimba. Kenapa nak takut? Kita bersatu, kita menang. InsyaAllah. Makcik cakap, kalau ada yang memimpin membantu kita. Makcik pun dah tua, dah tak kuat macam dulu lagi. Tapi makcik harus berjuang tempat kehidupan kami. Dia cakap, mampu milik, rumah mampu milik. Macam makcik mana boleh mampu milik? Mimpi ajalah kalau nak duduk rumah macam tu, mimpi aja. Tak ada kebenaran. Semua cakap tak betul. Bila pergi nak mohon rumah, makcik kerja apa? Makcik anak berapa? Anak memang ramai, tapi anak semua dah kahwin. Mana boleh tanggung kami? Makcik minta lah yang betul-betul boleh membantu kami yang penderoka bandar. Kita bukan penceroboh. Kita bukan Kak Manis ada di situ? Hello? Hello, ya. Ada masalah internet ya tadi? Ya. Memang telefon pun dah buruk. Tak apa. Makcik minta lah malam ni, mana-mana peneroka bandar ni, jangan takut. Makcik dulu pun takut, bukan cakap berani. Tapi insyaAllah, jumpalah parti sosialis ni. Dia membantu kita. Memang makcik suka parti ni. Sebab selepas mahkamah menang, keluarga makcik semua masuk parti ni. Keluarga makcik dan tempat kampung kami juga. Sebab dia bukan main-main. Sungguh-sungguh. Makcik cakap, makcik takut balai poli, makcik dah jadi berani. Makcik takut pergi ke mahkamah pun dah jadi berani. Jadi perjuangan kami ni dibantu parti sosialis ni memang bagus. Makcik sokong dia. Okey, terima kasih saudari Makcik Manis. Alhamdulillah makcik. Cerita Kak Manis memang menyayat hati. Saya harap semua telah mempelajari perbezaan antara warga peneroka dan setinggan. Dari video Kak Manis pun tadi dari kongsian Kak Manis tadi memang jelas bahawa sistem kehidupan kita ini hanya memberi kesenangan kepada mereka yang berkuasa dan bukan rakyat jelata.